ya Rasulullah. Terbuka luas kubah langit, 17 Ramadan al-Mubarak, terpancar sinar cahaya putih, menggetarkan abid yang beruzlah. Bagaikan petir menyambar gua Hira, Jibril menghulurkan watika dari yang hak. Lembar Al-Quran pun bermula yang pertama. Dengar, fikir, teka. Kita ada banyak buku. Buku warna, buku nota, buku latihan. Tetapi, ada satu buku panduan tidak dipanggil buku. Apakah itu? Jom kita fikirkan sama-sama bermula dari sekarang. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya merupakan satu ibadah. Erti sifat kalam Allah. Allah Maha berkata-kata. Kata-kata Allah di dalam Al-Quran mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan. Cara Allah berkata-kata tidak sama dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz Musa baca apa tu? Inilah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas? Mari Marhana baca surah Al-Ikhlas, baca 3 kali umpama khatam Quran. Jom dekati Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Objektif pembelajaran. 1. Memahami pengertian Allah bersifat kalam. 2. Menyatakan kesan meyakini dalil nakli dan dalil akli Allah bersifat kalam. Dan yang ketiga, menganalisis perbuatan dalam semua aspek kehidupan berdasarkan Al-Quran.
Dalil naqli, Allah bersifat kalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah. Nabi Musa diminta untuk memimpin Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Kisah diceritakan dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu, iaitu kedengaran ia diseru, wahai Musa, Inni ana rabbuka fakhla' na'laik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan. Rumusan kisah Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan tentang hari kiamat yang disembunyikan masa kejadiannya. Peringatan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan perintah mendirikan solat untuk mengingati Allah. Nabi Musa dipilih Allah menjadi Rasul dan peluang mendengar wahyu Allah. Dan yang terakhir, peringatan tentang perbuatan dalam kehidupan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil aqli. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan bagi Allah. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Kesan beriman dengan kalam Allah Ta'ala, mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Beramal dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Penampilan diri yang pertama ialah tutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, menjaga tutur kata. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Cara-cara menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi pergaulan dengan rakan. Pertama, menjaga batasan pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Kedua, memanggil dengan panggilan yang disukai. Dan yang ketiga, menjadi contoh yang baik kepada rakan.
Cara-cara menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi pergaulan dengan keluarga. Pertama, menghormati kesemua ahli keluarga. Kedua, mendengar nasihat ibu dan bapa. Serta yang ketiga, saling memberi nasihat antara satu sama lain. Cara-cara menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi pergaulan dalam masyarakat. Pertama, menghormati adat dan budaya masyarakat. Kedua, perlu mendekati masyarakat. Dan yang ketiga, saling bantu-membantu.